Perkembangan COVID-19 di Sarawak hari ini. Terdapat 9 pertambahan kes baharu positif COVID-19 dilaporkan dari daerah Kuching dan daerah Samarahan pada hari ini. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS, Datuk Ahmad Gulus Unggah Embas, satu daripada kes tersebut melibatkan seorang pelajar perempuan yang baru balik dari Perth, Australia pada 20 Julai 2020 melalui Kuala Lumpur ke Kuching, Sarawak. Kes tersebut adalah di 6 daerah Kuching dan 3 di Kota Samarahan. Pada hari ini terdapat satu kes melibatkan seorang pelajar perempuan balik dari Perth, Australia pada 20 Julai melalui Kuala Lumpur ke Kuching, Sarawak. Kes berada di Australia sejak bulan Februari 2020. Semasa tiba di Kuala Lumpur, saringan ujian RTK antigen tidak dijalankan kerana beliau telah menjalani saringan COVID di Perth, Australia pada 17 Julai 2020 dan keputusan ujian tersebut adalah negatif RT-PCR COVID-19. Kes telah dibawa terus ke pusat kuarantin hotel setelah tiba di Kuching. Telah menjalani saringan COVID-19 pada 21 Julai 2020 dan ujian RT-PCR beliau didapati positif pada 23 Julai. Manakala 8 lagi kes melibatkan pengasanan kontak dari kluster Sentosa. Kesemua kes merupakan petugas kesihatan di fasiliti tersebut yang telah disaring pada 22 Julai 2020. Kes-kes yang dilaporkan pada hari ini tidak menunjukkan sebarang tanda dan gejala. Kes pengesahan kontak dari kluster yang masih aktif, 8 cases. Mereka terdiri daripada 5 orang lelaki, 3 orang perempuan dalam lingkungan umur di antara 30 sehingga 48 tahun. Kesemua kes ini tidak menunjuk sebarang tanda dan gejala. Setakat hari ini, seramai 643 orang telah disaring untuk diambil swab untuk ujian RT-PCR yang melibatkan kluster Sentosa. Daripada jumlah yang telah disaring tersebut, seramai 18 orang atau sebanyak 2.49% telah didapati positif dengan jangkitan COVID-19. Kesemua kes telah dimasuk ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan sementara semua kontak telah diberi arahan kuarantin selama 14 hari. Bercakap dalam sidang media yang sama, beliau turut mengumumkan bahawa JPBNS tidak menggalakkan penggerakan antara bahagian. Ia berikutan peningkatan dalam kes positif di bahagian Kuching dan Samarahan. Dan kita memutuskan memandangkan kes positif di bahagian Kuching dan Samarahan semakin meningkat. Pergerakan di antara bahagian tidak digalakkan kecuali bagi pergerakan orang awam di antara bahagian hanya adalah untuk menjalankan tugas rasmi, pekerja perkhidmatan penting, kematian ahli keluarga terdekat, ahli keluarga sakit tenat dan keperluan pemeriksaan kesihatan. Internet Radio Islam Sarawak IRIS bakal beroperasi bermula 27 Julai ini pada jam 11 pagi hingga 3 petang yang akan diselia oleh Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU, Datuk Abdul Rahman Junaidi berkata buat pertama kalinya lembaga masjid melakar sejarah melancarkan radio IRIS pertama di Sarawak sejajar dengan inisiatif kerajaan ke arah transformasi digital. Dan yang akan beri banyak manfaat bukan saja kepada kita di Kota Kuching di dari Kuching, malahan di seluruh Sarawak dan malahan lagi ke seluruh dunia yang ada liputan internet. Maka dia ini menjadi sejarah kepada kita semua kerana lembaga amanah yang diberi tanggungjawab untuk menjaga masjid dapat mewujudkan satu entiti baru yang begitu istimewa untuk stesen radio internet. Internet ada tahu? Tambahnya lagi, beliau juga berharap setiap agensi Islam harus memanfaatkan peluang yang disediakan oleh lembaga masjid untuk menyampaikan dan berkongsi maklumat kepada masyarakat khususnya di negeri ini.
Seperti yang dimaklumkan oleh bagi Dato' CEO tadi ialah kemampuan radio itu kelak untuk menyampaikan maklumat dan berkongsi maklumat dengan masyarakat awam amatlah penting, terutamanya pada zaman teknologi zaman digital pada masa itu. Dan ianya berketepatan sekali dengan usaha yang sedang dilakukan oleh Kerajaan Sarawak yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Dr. Wan Johari, yang memulakan gerakan baru membangunkan ekonomi Sarawak melalui ekonomi digital 3 tahun lepas. Dalam pada itu, beliau turut berharap radio digital ini akan menjadi salah satu media hiburan yang bercirikan Islamik dan akan dapat diakses di seluruh Sarawak maupun ke seluruh dunia. Laporan itu tadi mengakhiri berita jam ini. Saya Zoniza. Salam Sarawakku sayang.